Jutaan umat Islam berhimpun di Mekah dan Madinah ketika Ramadan. Di Baitul Maqdis pula, warga Palestin berpusu-pusu ke Masjidil Aqsa. Kami menyaksikan pelbagai ragam dan budaya yang berbeza. Di sebalik perbezaan itu, kami bersatu dalam ibadah di bulan yang mulia. Suasana menjelang Aidilfitri kian terasa. Iklan di televisyen tempatan menyemarakkan lagi sambutan Hari Raya yang semakin hampir. Jam 2 pagi, masa untuk saya bersahur. Walaupun kota Jeddah tidak dihiasi dengan pelita atau bergema dengan lagu raya seperti tradisi warga Nusantara, kemeriahan menjelang Aidilfitri tetap dirasai. Ketika bersahur, saya perhatikan di Jeddah ini begitu ramai pekerja asing dari Asia Selatan. Menu serta restoran makanan India contohnya mudah ditemui. Ini dia nasi gorengnya. Nasi goreng campur tapi subhanallah ya, banyak ya. Jadi memang kalau saya ni 4 orang ni makan. Tapi untuk orang Arab biasanya untuk seorang makan. Ketika ini, masjid-masjid masih belum selesai solat tahajud. Bacaan ayat suci Al-Quran melengkungi segenap penjuru Jeddah. Hari berganti hari, Ramadan kian hampir ke penghujungnya. Pada awal pagi, saya meluangkan waktu menerokai kota Jeddah, terutama di bahagian Jeddah Baru yang serba moden. Jeddah yang dikenali sebagai Princess of the Red Sea atau Puteri Laut Merah sentiasa menjadi tumpuan kaki pancing. Mereka akan berada di tepi pantai ini pada awal pagi sebelum cuaca membahang di tengah hari. Hari ini adalah hari terakhir saya di bumi Arab Saudi. Sebelum pulang, saya akan bersama penduduk tempatan melakukan Qiyamul Lail di Jeddah. Jeddah Baru
kaya dengan pelbagai monumen dan replika pelbagai bentuk. Setiap persimpangan jalan pasti ada replika kreatif yang menarik perhatian. Setiap rekaan mempunyai maksud tersendiri. Menjadi peraturan di Arab Saudi, semua jenis perniagaan dihentikan dan kedai mesti ditutup saat azan berkumandang. Ia melatih warganya agar segera bersolat sebelum menyambung semula muamalah mencari rezeki yang luas terbentang. Apabila hari dalam bulan Ramadan semakin bertambah, amal ibadah juga harus dilipat gandakan seiring dengan peningkatan usia. Dalam pertengahan Ramadan, sehinggalah ke penghujungnya, dibacakan doa kunut dalam solat sunat witir. Dan kita pun sedia bahawa doa dalam apa jua bentuk amat mengajak kepada nilai yang penting, yakni menjurus kepada satu nilai ketakwaan yang tinggi. Agar nanti kita mendapat taubat sebelum mati, rahmat ketika mati dan keampunan selepas mati. Itulahnya indahnya Ramadan yang menjurus kepada nilai keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawasan Pantai Jeddah begitu indah. Walaupun cuaca agak terik, bayu dari laut tidak jemu-jemu menghembus mengurangkan bahang panas di bulan Ramadan ini. Dalam setiap kesukaran, Allah memberikan kemudahan. Hanya minda yang berfikir akan memahaminya. Itu belum lagi berbicara soal rezeki yang melimpah sebagai kurniaan untuk manusia meneruskan kehidupan. Hasil laut antara bukti kasih sayang Allah. Sementara menunggu waktu berbuka, saya menjenguk suasana di pasar berdekatan. Jadi pasar ini dibuka pada setiap hari antara jam 4 pagi hingga 6.30 petang. Dan ketika Ramadan dilanjutkan sikit waktu untuk memberi ruang kepada pelanggan-pelanggan mendapatkan hasil ini dengan harga yang lebih murah sebelum ia ditutup. Dan kalau kita lihat kepada kedudukan Jeddah itu sendiri, dekat dengan laut, jadi tidak sukar untuk dapatkan makanan hasil laut dengan harga yang murah dan juga cepat. Dan itulah di antara nikmat Allah yang harus kita syukuri, kerana kalau kita perhatikan makanan yang kita makan sehari-hari ini tidak pernah pupus, tidak pernah berakhir. Kerana itulah lambang kasih sayang Allah yang harus kita kenang dan kita muhasabah, kerana nikmatnya sentiasa berpanjangan untuk kita nikmati. Pasar ikan ini menjual lebih 50 spesies ikan setiap hari. Ia dibuka sepanjang minggu. Baik, kalau kita beli makanan di sini, makanan hasil laut ni, kalau kita beli di sana dan juga wajib untuk disiang di sini dengan harga yang sangat murah saya kira. Untuk 1 kilogram lebih kurang 2 Saudi Rial. Ya. 2 Saudi Rial lebih kurang RM1.60 upah menyiang 100 gram ikan. Pasar ini juga melambangkan kekayaan hasil laut Jeddah. Ia menjadi pusat kepada pengagihan hasil laut ke tempat-tempat lain dan permintaannya sentiasa tinggi. Jadi selepas kita beli, kita siang dan hantar ke kaunter ini untuk dibakar ataupun digoreng mengikut apa yang kita mahulah. Cita rasa
masing-masing dan lepas kurang 20 minit baru dia akan beri kepada kita lah. Jadi memang ramai yang tunggu sebab bulan puasa ni macam-macam selera. Jadi inilah situasinya, memang penuh orang dan ini kebiasaan yang berlaku pada setiap hari. Saya akan membawa makanan dari tempat ini ke tepi pantai untuk berbuka. Waktu berbuka kian hampir. Jika terus menunggu, bimbang niat untuk berbuka di tepi pantai tidak kesampaian. Saya bersama penterjemah Ishak Al-Fatani terus ke pantai dengan bekal makanan seadanya. Cuaca begitu baik petang ini. Saat azan maghrib berkumandang, angin bertiup manja mengiringi iftar kami. Begitu ramai orang menikmati makanan dalam suasana penuh kekeluargaan. Jika makan dalam situasi sebegini, yang sedikit terasa banyak, yang tawar terasa manis, tiada apa yang lebih istimewa bagi mereka selain dapat bersama keluarga pada detik yang dinantikan setiap mukmin yang berpuasa. Jika ombak adalah bahasa laut, manusia pula mengungkap madah dengan zikir dan kesyukuran. Selepas solat maghrib, saya sempat menyapa beberapa pemuda Arab yang berpulang dari mengerjakan umrah pada sebelah siangnya. Mereka kelihatan ceria dan segar. Menurut mereka, Masjidil Haram teramat penuh dengan manusia, tetapi mereka gembira dapat menempuhi detik mencabar itu. Very beautiful time with nice place, nice condition and nice people. It's very good time. Malam ini malam terakhir kru jejak Rasul di bumi Arab Saudi. Berat rasa hati untuk mengakhiri kembara di bulan mulia ini. Masjid King Fahad tersegam indah, lokasi tarawih terakhir kami sebagai musafir. Seperti yang dijangka, ia tidak begitu penuh lantaran pada penghujung Ramadan, penduduk akan berulang-alik ke Mekah untuk beriktikaf. Iktikaf di Mekah menambah kemanisan ibadah, apatah lagi begitu ramai yang mengharapkan anugerah agung malam Lailatul Qadar. Namun, masjid-masjid di Jeddah tidak dibiarkan kosong, cuma agak lenggang dan tenang. Suasana tenang sebenarnya memudahkan tafakur. Dari Amir bin Abdul Qais, dia berkata, "Aku mendengar banyak dari sahabat Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya cahaya iman itu ialah tafakur." Setelah selesai tarawih di Masjid King Fahad, kami beralih ke Masjid Al-Huri di Alhambra, terletak kurang dari 10 km untuk menyambung baki solat tarawih.
Suara merdu imam mengalunkan ayat suci membelah kesunyian malam. Kali ini, anak muda berusia belasan tahun menjadi imam memimpin solat. العمر 18 سنة ولله الحمد. يعني أحفظ صراحة من كتاب الله 15 جزءا ولله الحمد. هذا من الله وفضل. لا أنا أدرس في حلقات جامعة توبة. هذا المسجد أنا كنت وما زلت إمام فيه 5 سنين ولله الحمد. فإن شاء الله بإذن الله استمر في أحفظ في كتاب الله إن شاء الله كاملا. يعني استمر أن أحفظ كتاب الله كاملا وأسأل الله أن يعينني ويوفقني على ذلك. هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Selepas berbual dengan Imam Ahmad, saya kembali ke hotel. Ada jemaah yang balik ke rumah untuk tidur seketika dan ada yang berehat bersama rakan-rakan sebelum menyambung ibadah. Walaupun tadi tak sempat untuk kita buka puasa dengan makanan laut ni, tapi insya-Allah jadi rezeki kita untuk makan malam. Jadi sebelum kita pergi tahajud, kita nak makan dulu lah. Ya, insya-Allah. Tafadhal. Ya. Nampaknya masih ada rezeki untuk menikmati hasil laut Jeddah. Ketam dan ikan yang digoreng ringkas bersama kunyit dan garam rupanya cukup enak dan menyelerakan. Ia sebagai lapik perut sebelum bersolat sunat sebentar lagi. Ibadah dalam apa jua bentuk, pokok pangkalnya ialah niat yang jelas dan ikhlas kerana Allah. Disertai dengan ilmu dan kefahaman yang mendalam, barulah ia akan tumbuh sebagai kemanisan ibadah yang mana nikmatnya sukar untuk digambarkan dengan kata-kata. Lantas mudahlah untuk istiqamah, yakni berkekalan dalam ibadah yang dilakukan. Masjid Al-Huri, lokasi solat tahajud kami pada malam ini. Ia dilakukan sekitar jam 2 pagi. Doa kunut menjadi pelengkap solat witir di penghujung Ramadan ini. Rasulullah SAW mengajar umatnya supaya berdoa kepada Allah, memohon petunjuk, kesihatan, kemuliaan dan perlindungan dari segala kesusahan dan kehinaan.